Sekarang saya jemput Yang Berhormat Shah Alam, diikuti oleh Yang Berhormat Batang Lupa. Sila Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada mulanya saya ingin mengambil perhatian pihak Dewan bahawa ini merupakan bajet yang pada julung-julung kalinya yang di-Pertuan Agong mengeluarkan titah untuk meminta supaya bajet ini disokong. Ramai apabila membaca titah yang di-Pertuan Agong tersilap faham dan menganggap bahawa titah itu ditujukan khusus kepada pihak pembangkang. Bahawa pembangkang kena menyokong bajet ini walau apa sekalipun yang terkandung di dalam bajet ini. Saya melihat ianya adalah titah yang ditujukan kepada pembangkang dan juga kepada kerajaan. Oleh kerana soal meluluskan bajet ini adalah satu perkara yang amat penting yang mana mendatangkan implikasi yang buruk sekiranya ianya ditolak, maka kerajaan berkewajipan untuk mengusahakan satu bajet yang adil, yang saksama, yang bertanggungjawab, yang inklusif, yang mendatangkan perpaduan dan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Dan tanggungjawab itu kerajaan mesti melakukannya dan memenuhinya dengan sebaik yang mungkin. Dan sekiranya sebaliknya, berarti bahawa kerajaan telah gagal dan telah mengingkari titah yang di-Pertuan Agong. Saya tidak hairan mengapa titah itu perlu dikeluarkan. Ianya perlu dikeluarkan kerana pada masa bajet ini disediakan, apa yang ada di belakang pemikiran pihak kerajaan ialah ianya tak perlu dibentang di Dewan Rakyat. Kerana mengikut perancangan dan harapan mereka, bajet ini akan diluluskan begitu sahaja kerana akan diisytiharkan darurat. Bila nak diisytiharkan darurat, kita dah tahulah bahawa bajet ini memang susah untuk mendapat sokongan. Kerana kalau ianya baik, bertanggungjawab, inklusif, adil, akan menghasilkan kebaikan bagi seluruh masyarakat, tak perlulah nak susah payah, nak jumpa yang di-Pertuan Agong, nak bawa supaya diisytiharkan darurat. Bila ditolak darurat itu, maka tiba-tiba kerajaan terpaksa nak bentang dalam Dewan Rakyat. Dalam tempoh beberapa hari saja nak siapkan bajet yang mana sekarang ini bila kita lihat setelah ianya dibentang memang banyak yang kekurangannya dan banyak kejahatan yang terselit di dalamnya. Ya. Datuk Yang di-Pertua, alhamdulillah Yang di-Pertuan Agong telah menolak permohonan darurat dan telah mengeluarkan titah supaya bajet ini disokong. Tetapi baginda tidak mengatakan ataupun tidak menitah supaya disokong tanpa bahas. Dan inilah apa yang kita ingin lakukan, di mana bila kita bahas, kita harap kerajaan akan lebih prihatin dan peka terhadap segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Masalah ekonomi negara tidak akan dapat kita selesaikan dengan hanya sekadar membentangkan bajet yang kononnya adanya peruntukan untuk membantu golongan-golongan sasar yang tertentu. Masalah ekonomi negara perlu diatasi bersama
dengan satu pendekatan yang menyeluruh dan sempurna, khususnya terhadap kaedah dan cara ditangani ancaman COVID-19 ini. Ramai yang menyatakan apabila darurat tak dapat diisytiharkan, maka diisytiharkan seakan-akan darurat apabila diisytiharkan PKPB. Di hampir seluruh Semenanjung, kecuali 3 negeri, iaitu Perlis, Kelantan dan Pahang, sedangkan logik dan rasional di sebalik pengisytiharan PKPB itu tidak dapat diterima secara logiknya. Ramai yang telah menyebut, di Selangor ada daerah-daerah yang memang tidak ada kes. Mengapa seluruh negeri Selangor diisytiharkan PKPB? Di Johor begitu juga. Di negeri-negeri yang lain, di Kedah dan sebagainya. Tetapi Perak pun begitu. Tetapi ianya diisytiharkan seakan-akan untuk memenuhi kehendak untuk menghalang pergerakan supaya masalah-masalah yang dihadapi dalam negara ini, termasuklah persoalan kerajaan yang tidak mempunyai sokongan majoriti para ahli Dewan Rakyat, dapat ditutup dan diselindungi. Tuan Speaker, masalah ekonomi takkan dapat selesai apabila kerajaan masih merupakan satu kerajaan yang terumbang-ambing bagaikan telur di hujung tanduk, dan persoalan sokongan majoriti Perdana Menteri masih nak dielak. Apa masalah dengan meletakkan usul undi tidak percaya kalau benar-benar ada sokongan majoriti? Apabila mengelak persoalan ini, maka pelabur manakah yang akan sanggup melabur di negara yang mana Perdana Menterinya sendiri tidak berani untuk menghadapi undi tak percaya di dalam Dewan Rakyat? Walaupun dikatakan ini persoalan politik, tetapi hanya yang kurang bijak yang dapat memisahkan persoalan politik daripada persoalan ekonomi. Penyelesaian yang tuntas terhadap kestabilan kepimpinan negara ialah dengan adanya seorang Perdana Menteri yang akan berani hadir di Dewan Rakyat dan menghadapi usul undi tak percaya. Syaram, Lembah Pantai. Sila Lembah Pantai. Terima kasih Syaram, terima kasih Datuk Yang Tua. Berkenaan dengan isu keabsahan dan juga undi percaya, ataupun kita lihat dalam aturan urusan mesyuarat ada satu usul memberi kepercayaan kepada Perdana Menteri. Adakah Yang Berhormat Shah Alam, kalau kita lihat pada Hansard, adakah Yang Berhormat Shah Alam tahu dan sedar pada tahun 1976, pada 15 Januari 1976, iaitu 12 hari selepas beliau dilantik, Datuk Hussein On telah membenarkan satu usul percaya dibentang di Parlimen. Dan adakah Yang Berhormat juga tahu pada 31 Oktober 2003, iaitu 12 hari selepas 3 hari selepas beliau dilantik, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi juga telah membenarkan satu usul undi percaya dibentangkan di Parlimen. Sehingga hari ini Yang Berhormat Paguh tidak membenarkan usul undi percaya itu naik, walaupun ada tapi corot di belakang. Apa pandangan? Ya, bezanya ialah ada kerajaan pintu belakang dan tebuk atap, dan ada kerajaan yang masuk melalui pintu depan. Ya. Lalu Perdana Menteri yang masuk melalui pintu depan, dia tak akan takut. Betul tak? Tapi yang pintu belakang dan tebuk atap akan sentiasa hidup dalam keigauan dan ketakutan. Datuk Speaker, Sila Syaram. apa yang telah dihasilkan daripada belanjawan ini tidak memenuhi keperluan dan kehendak suasana yang wujud dewasa ini. Kita tahu bahawa hasil daripada pelaksanaan PKPB ianya mendatangkan kesan yang amat buruk
kepada kegiatan ekonomi. Ramai kehilangan pekerjaan. Dan apabila mereka hilang pekerjaan, penyelesaian yang dikemukakan falls far short from what is required, dengan izin. Jauh kekurangan daripada apa yang diperlukan. Kita memohon supaya diadakan engagement dengan semua pihak. Bukan sekadar golongan academician, ekonomis, bankers dan sebagainya. Permohonan pembangkang supaya diberikan kelonggaran berhubung dengan duit KWSP, yang mana mereka-mereka yang mempunyai wang dalam simpanan dah hilang kerja, nak mulakan perniagaan tanpa diberikan bantuan, dengan diberikan keizinan dan kebenaran untuk mengeluarkan duit daripada tabung mereka, tabung simpanan mereka, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Bantuan RM500 sebulan yang dibenarkan, itu pun hanya untuk 12 bulan dan untuk golongan-golongan yang tertentu. Sejauh mana RM500 ini boleh membantu? Nak bayar sewa rumah lagi, nak bayar sewa kereta lagi, nak beli makan minum lagi. Ini merupakan satu angka yang dipetik daripada udara tanpa ada usul kaji dan asas yang boleh menunjukkan bahawa jumlah itu memadai. Ianya tidak memadai. Dan kalau kita tidak menyelesaikan masalah bagi mereka-mereka yang menganggur, supaya kalau mereka, di antara mereka katakanlah sebagai juruterbang, pilot yang telah berhenti, mereka ada ratusan ribu dalam tabung mereka. Tapi sekarang ini mereka tak boleh buat apa-apa. Nak niaga pun tak boleh, duit tak ada. Nak start satu syarikat, nak start satu bentuk perniagaan, mereka perlukan capital. Mereka tidak dibantu. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang ramai terpaksa menanggung kerugian dan akhirnya kalau tidak dibantu, maka mereka akan terpaksa melepaskan pekerja-pekerja. Mereka telah bertahan sekian lama. Dalam keadaan itu pun dah ramai dah dilepaskan. Ini merupakan satu keperluan kepada kajian yang lebih mendalam apa yang diperlukan oleh syarikat-syarikat ini supaya mereka tidak perlu melepaskan beribu-ribu pekerja. Apa yang akan berlaku kalau mereka tutup syarikat? Pekerja-pekerja dilepaskan. Ke mana mereka mau pergi? Dan apabila habisnya COVID, nak memulakan perniagaan itu kembali daripada zero adalah satu perkara yang amat sukar. Saya mengharapkan bahawa pihak kerajaan akan kaji balik dari segi isu KWSP, daripada isu bantuan kepada syarikat-syarikat supaya membantu mereka, supaya mereka boleh meneruskan perniagaan mereka. Di Germany sebagai contoh, kita difahamkan bahawa kerajaan Germany begitu berani nak tentukan supaya tak ada syarikat-syarikat yang tutup, maka mereka, kerajaan, sanggup menampung 70% kos gaji kaki tangan syarikat-syarikat itu. Kerana mereka menghargai peranan syarikat-syarikat ini dalam menggerakkan ekonomi dan sebagainya. Sambil itu, pelaksanaan PKPB ini semestinya akan mempunyai knock-on effect. Di Shah Alam, ada satu pasar borong, Checkers, yang macam Tesco, macam Makro dan sebagainya. Bila kita pergi, mereka mengeluh. Kerana apa? Kerana tak ada orang datang beli barang. Kenapa tak ada orang datang beli barang? Kerana sekolah-sekolah bila ditutup, maka penyaga-penyaga di kantin sekolah dah tak datang barang-barang untuk nak siapkan makanan untuk anak-anak murid dan sebagainya. Ini mendatangkan kesan bukan sekadar kepada penyaga-penyaga, tetapi pada pembekal-pembekal. Kalau pasar raya yang sebesar Checkers itu sendiri terkesan, apatah lagi kedai-kedai runcit dan sebagainya. Maka keputusan untuk mengenakan PKPB perlu dikaji semula, dan biarlah kita mempunyai satu pendekatan
berdasarkan saintifik punya fakta dan bukan atas nak cara yang mudah. Ya, dia memang paling mudah serah tutup semua. Ya, paling mudah ban semua. Ya, dan terakhir, oleh kerana masa tidak mengizinkan, tadi Lembaga Partai ambil masa saya banyak sikit ya. Ialah soal pembaziran. Ya, kabinet yang begitu besar sampai 70 orang. Ya, yang jenis kabinet yang tak ada kerja, tapi anggota yang terbesar langsung tidak diberi perhatian dalam belanjawan ini. Ni yang sebabnya dia tahu bahawa kita tak akan sokong untuk meluluskannya. Itu sebab dia nakkan darurat. Ya, itu sebab dia minta supaya keluar titah. Ya, tapi sebenarnya soal tanggungjawab kerajaan untuk mengurangkan pembaziran. Belum sebut tentang jasa lagi. Nasib baiklah Permata tak nak dihidupkan balik. Ya? Atas alasan jasa nak dihidupkan balik pasal apa? Pasal wakil rakyat tak buat kerja. Kerana apa dikatakan wakil rakyat tak buat kerja? Kerana jasa inilah yang akan dihantarkan kepada setiap kawasan nak dapatkan maklumat. Kerana apa? Wakil rakyat Perikatan Nasional tidur. Sampai jasa terpaksa dibentuk untuk nak dapatkan feedback dan maklumat daripada rakyat. Sedangkan ini kerja wakil rakyat. Dahlah ada ahli parlimen, ada ADUN, ada Majlis Perwakilan Penduduk, ada Persatuan Penduduk, ada Ketua Kampung, ada berbagai-bagai agensi. Buat lagi jasa yang tak berjasa. Baik, Syalam. Ya? Macam Permata yang kaca. Baik. Seperti mana Permata yang kaca, jasa yang tak berjasa. Ya? Lalu saya rumus dengan kalau tak ada satu perubahan dan kesanggupan untuk mengubah belanjawan ini, kita akan tolak. Terima kasih. Terima kasih. Dalam